Hello guys, welcome to channel aku. Okay, hari ni aku ada satu artwork daripada kawan aku, Azrin. Aku akan letak YouTube dekat sini, dengan dekat description. So, alright, hari ni aku akan tunjuk ke korang macam mana cara aku vektorkan sesuatu artwork tu. Okay, so ini adalah artwork yang Azrin buka, ataupun Ayin, aku panggil dia Ayin, untuk buat collaboration lah kan. So nanti kita akan buat half-half ke something ke kan. So ni kepala robot macam ganas gak ni Ayin ni. So first of all aku akan paste artwork ni dalam artboard aku yang bersaiz 40x40. Ini adalah artboard yang aku rasa selesa untuk pakai aku punya pointers lah. So first of all aku akan masking artwork ni. Alright, dan aku akan lowerkan opacity dia sebab aku nak trace atas dia, so aku tak perlu full blown lah artwork ni. Okay, dan aku akan buka new layer kat atas dia. Aku akan lock layer artwork tadi. Layer kat atas ni adalah layer untuk aku buat line work tau. Okay. So aku akan hide semua yang black area sebab aku lebih selesa tengok semua alright. Okay, first of all aku akan tarik satu line, guideline, letak kat center. So aku tahu kat mana center dia, since artwork ni dia symmetrical kiri kanan. So kita akan buat sebelah, yang lagi sebelah kita akan copy. Senang, tak payah nak full blown kan lukisan, kita pakai mouse. Okay, dah lock layer, and then kita akan start. Alright, first of all aku akan start kat mana-mana je sebenarnya. Aku bukan jenis yang ada skill yang power. Okay, so kita akan start dengan pen tool. Kita akan trace biasa dekat keliling dia. So line dia, aku akan pakai line yang tebal juga dalam 9 atau 10. So artwork ni untuk dalam dia aku akan pakai lebih kurang dalam 8 lah. 8 aku selesa dengan 8 lah. Okay, so make sure korang bila tengok kiri kanan, bila ada kat line kat tengah, so kau tahu kat mana nak stop untuk line tu. So nanti bila kita duplicate kiri kanan, kita akan dapat benda yang sama. Okay, so untuk ni kita akan trace macam biasa je. Ambil je pen tool, tarik, kita akan matching dengan mana-mana point yang korang rasa bila korang buat artwork tu lah. So untuk ni aku akan buat mata dia. Untuk artwork aku tak ada macam kira unsymmetrical apa sangat tau, sebab aku ni jenis langgar je, cowboy sikit kan. Cuma skill ni aku dah develop almost 10 years, since 2012. So memang mungkin untuk setengah orang bila tengok aku pakai macam font tebal-tebal punya outline ni macam pelik Aku tak pergi tengok ending hasil di sana. So aku akan buat bulat dekat sini, tolak dia sikit. Okay, untuk ni aku biasanya kalau korang nak buang line yang bertindih, aku akan double click dekat line tu. So aku akan tekan plus dekat keyboard, korang tekan plus. Korang letak pointer tu kat mana dia patutnya berakhir, 2 point. Dan tekan A untuk select, and then korang just delete je line tu, nampak? So bila kita double click lagi, kita exit. So kat situ cara mudah untuk buang satu line yang korang tak nak. Okay, so aku akan terus sambung daripada sini sampai ke tempat yang lain pula, pointer next. So untuk artwork ni aku akan tunjuk korang cara pensenang lah nak buat satu vectorize pakai mouse. So aku tunjuk korang ni pakai mouse. Okay, so tak payah risau tak pakai, kalau korang tak ada Wacom ke tablet ke kan, sebab mouse adalah, bagi aku lah, mouse dia lebih versatile lah nak pakai. Versatile Okay, bila korang sampai kat point tengah, bila korang tekan je mouse korang tekan shift dekat keyboard, dan korang bertarik, so dia akan dapatkan satu line yang straight. So kat sini kalau korang nampak, dia akan straight. So bila kita duplicate, dia kita akan nampak pelik dia satu condong, terlalu condong kan. Dia akan meet up yang cantik kat situ. Okay, untuk sekarang kita korang basic lagi macam mana. Alright, so tekan line. Untuk ni, untuk bahagian telinga dia, kita ada macam satu sphere ataupun daripada side tepi lah korang anggaran kan. So aku akan buat satu bujur, dan aku akan matchingkan dengan artwork ni supaya tak nampak pelik bila kita buat the real one, nampak? Okay, so kat situ kita nampak perfect oval shape lah, lebih kurang oval shape. So kat sini Ayin ada buat macam
robotik kan. So aku akan buat line tambahan kat sini. Ini adalah self expression lah. Korang tak perlu pun macam nak apa sangat kan. So okay, untuk tambah line macam kat sini, aku akan tambah line 2 pointer kat sini. Lepas tu tambah lagi 2 dekat dalam. Okay, tengok korang kenapa. So bila korang tekan A, bila korang tarik, korang akan dapatkan buat line tau. So at least point daripada ini yang A ni, contoh lah ni A, ini B, dia straight, dia bukan nampak lain tau. Itu trik dia lah, salah satu trik yang aku okay, untuk satu lagi, bila korang nak duplicate ataupun copy, korang boleh tekan dia A kat sini. So dia akan copy daripada point A atas ni dengan point B kat bawah ni. So korang tekan alternate, korang copy, korang letak kat atas ni untuk duplicate. Sorry silap tak jadi pula je. Korang tekan A kat sini, korang boleh copy dan korang paste in place. Control dengan F, sorry aku pakai keyboard lain. So korang just tarik, korang dapat lagi satu point kat atas ni. So mendapatkan design tu adalah satu elemen lain kan. Okay, bila korang point ni tak sampai atau melebihi, sama macam tadi, kita ambil A, kita akan tambah point, kita tekan A kat situ, yang kita delete dia. So dia dalam bulatan tu. So settle kat situ satu. So untuk ini out ni aku rasa nak buat nampak lain lagi, aku akan ambil bulatan ni, aku copy, paste in place. Paste in place sangat penting sebab kita nak dia place tempat yang sama. So kita tak nak dia nak adjust banyak kan. So aku akan ambil ni, aku akan kecilkan sikit, tekan shift untuk kecilkan mengikut ratio dia. Then aku akan tolak lagi macam ni. Alright. So dekat sini umpamanya macam ni dalam lohong lah. So sekarang tak nampak lagi, kita double click kat sini sebab aku nak letakkan dia belakang line tu. So aku akan teknik yang sama lagi, aku akan ambil plus, aku akan letak satu point kat sini, dan letak satu point kat sini, point kat tengah, dan aku delete. So kat situ kita nampak ada beza dia kat situ. So umpamanya line yang ni tengah ni macam ada palang lah kan. So teruskan lagi dengan pointer, kita tambah lagi dia punya elemen-elemen dekat dalam ni. Untuk bila aku pakai mouse, kau nak accurate tu, kau punya artwork tu senang tau, sebab kau control everything senang. Untuk pakai wacom lebih kurang sama je, tapi mengikut keselesaan lah aku rasa. Okay, so kita akan create line bertengah ni. Aku tarik tekan shift, aku tekan shift dulu, tarik dulu. Dan baru aku lepas, dan aku baru akan buat next point dekat mana, dekat sini. Untuk korang senang bila korang buat macam ni, kalau korang tarik kan, tekan terus, dia kerja line macam tu tau. So make sure korang tekan balik dekat point ni kalau korang nak buat point baru yang berlainan arah. Okay, so kita akan buat kat sini. Tarik satu tinggi sikit, aku akan buat tinggi sikit sebab aku nak buat dia nampak macam 3D-ish sikit lah. So balik kat point tengah, tekan shift, tarik supaya kita dapat point yang rata. Nanti guys tu. Okay, mengikut air ni aku akan buat macam ni. Okay, so sekarang kita pakai tanduk. Okay, tanduk air ni yang lebih kurang macam tanduk basic lah bagi aku. So aku akan tukar tanduk dia jadi macam segi petak sikit, macam Gundam punya style sikit. So aku akan letak point kat sini, straight up kat sini. Tekan balik kat point tu untuk dapatkan balik dia punya straightness dia. Okay, alright. So kat sini memang ada berbeza, tak apa. So kita akan tinggikan sikit. Aku tak nak pointing aku punya tanduk ni tajam sangat, so aku akan buat ke belakang dan sikit. And then back to the point. Okay, cun. So kita ada satu tanduk sekarang. Kita akan adjust sikit. Bila korang nak adjust pointer ni senang. Bila korang tekan je A ataupun select ke atas ni, korang just tekan kat situ and korang boleh gerakkan dia mengikut korang punya ni lah, rasa ni kan, macam mana kat warna okey kan. So kita tambah line kat sini, tekan P lagi untuk pointing baru. Alright, cun. Okay, so kita tambah lagi pointing dia. Kat sini kena banyak main macam agak-agak. Aku banyak agak-agak sorry lah kalau macam tak ngam sangat kan. Untuk tambah lagi pointer dia, aku akan buat macam ni, tiga. Nampak something macam dia separated punya tanduk lebih kurang kan. Okay, sekarang untuk bahagian tepi kepala dia, untuk dapatkan straightness point dekat sini, korang just buat je macam ni, tak apa. Nanti kita akan buang point-point yang kita tak nak. So
Okay, aku tak tahu buat apa Ayan buat ni, tapi follow up je lah kan. Okay, double click sebab bila korang pada double click, korang nak buang line yang korang nak tu senang tau. So kau ni okay, cun sini. Okay, so bila pada dah ada point yang kat tengah, korang just select point tu, delete dia, then exit group tu, settle. Alright, so kita dah almost halfway done dengan line node basic kita. Sekarang kita letak dia punya nanda. Nanda kan, boleh lah nanda kan. Alright, kat sini aku akan buat straight line untuk lebih selamat lah. Okay, sekarang aku akan tunjuk korang macam mana cara nak buat pointing yang tajam-tajam. So dekat sini aku akan end dia kat atas sikit. Okay, untuk end yang tajam, korang just tekan shift dengan W, tekan je. Okay, korang dapat tool yang lain dekat korang punya AI ni, nampak oh. Okay, ni nama dia width tool. Dia ada kat tepi ni, nampak oh, width tool, shift W. So kat sini korang boleh control each line untuk jadikan tajam, untuk nipiskan point-point yang korang rasa korang nak nipiskan. Okay, aku dah tajam kat sini, aku dah nipiskan kat atas ni sebab terlalu tebal. Kita nak tunjukkan sikit bentuk 3D-ish dia, cantik. Alright, kat sini Ayan ada letak macam a bit of screw punya kepala. So aku akan ambil ni, aku akan buat shift W, aku akan kecilkan sikit satu bahagian supaya aku nampak dia, kau nampak dia macam timbul sikit lah nanti. Dia macam visual tipu-tipu je sebenarnya. Okay, so aku tambah satu kat sini. Okay, aku nak buat dia macam kepala Philip lah, tapi yang straight ni kan. So korang ambil line, dua letak dekat tengah-tengah. Kalau dia tebal sangat macam ni, korang nak nipiskan, korang boleh nipiskan je, turunkan dia punya pointers. Okay, cun, settle. Okay, select dua ni, aku akan groupkan dia supaya aku nak copy paste banyak macam ni. So aku copy paste macam ni. Bila copy paste aku tekan alternate tau. Aku rasa alternate. So just copy je. Nampak? So kau dapat dua direct kat situ, tak perlu korang nak ni. Kalau korang tak boleh pun, korang just select, copy, paste. So then ambil, place kat mana yang korang rasa benda tu sepatutnya ada lah. Okay, so kat sini ada 3. Letak kat sini 3. Alright. Okay, so kita dah dapat macam mana rangka dia. Sekarang kita akan buat bahagian hidung dia. Untuk bahagian hidung dia, sama je. Kau tekan dekat tengah-tengah, tarik, first tarik dengan tekan shift supaya dapatkan straight line, and then follow through bentuk dia. Okay, alright, kat situ. Dan kalau dia line dia dah jadi nipis, just tekan I drop, and then I drop je lah dekat line-line. So dia akan ikut stroke yang sama. Okay, ni untuk maintainkan stroke. So sekarang kita akan letak kat sini sebab nak pangkal hidung dia. Okay, pangkal hidung dia ni macam aku akan buat terus lah sebab nampak macam benda tu pasang asing-asing kan. Alright, so aku tajam kat sini dengan tool yang sama, shift W, tajamkan dia. So bila kau tajamkan dia, pointers yang belakang akan jadi berat sikit tau. So kita akan kena manually rendahkan sikit supaya dia nampak balance. So kat ni Ayan ada macam a bit of mechanical punya style. Aku akan tarik habis je dan aku akan tambah pointer. Okay, dekat sini ada a bit different bila korang tambah pointer untuk buat line macam yang tadi tu kan, macam dekat sini kan. Okay, sebab dia ada line yang ada handle tau. So tak apa, kau tekan je kat sini, kau akan dapat macam tu tau. So kau akan tekan dua pointers yang ada dekat situ, dan kau akan tarik je bila kau nak buat ni. Nampak? So korang akan dapat pointer yang macam tu. Aku faham dia nampak tak tajam sebab dia ada handle tau. So korang zoom in kat sini, kau tekan dekat pointer tu, korang ambil handle dia, tolak balik sampai habis. Sama dengan lagi satu, ambil pointer yang luar tu, yang nampak curve tu, tolak je sampai habis. Dia akan straightkan balik dia punya ujung tu. Jangan risau, jangan takut, kau just tarik sampai kat pointer tu balik, dia akan straight balik. So bila korang zoom out, korang nampak, alright, dia ada separation yang tambah di situ. So kat sini aku nampakkan dia macam dia part yang berbeza, yang tambahkan dengan screw. Bukan ambil yang screw tadi, letak balik kat situ, and bawah ada satu. So mungkin screw ni nampak besar sangat kan, pakai size lain sikit. Kita akan kecilkan dia. Korang boleh kecilkan dia macam manually ataupun pakai transform. Untuk ni aku akan pakai transform sebab senang sikit. Okay, so bila macam ni, bila korang copy paste, dia punya line work still size yang sama. So tak apa, korang just double click dekat bulat tu sebab dia dah group in. So kita akan select bulat tu saja, just rendahkan je. Alright, lepas tu yang ini pun rendahkan je sikit. Alright, so nampakkan dia screw. Bila
Kalau zoom out, even though dia pointers yang lain, kau takkan nampak awkward sebab kau tahu dia size kecil tau. Okay. Okay, cantik kat situ. So sekarang aku akan buat lagi satu dekat mata dia. Aku nak buat mata dia ke dalam. So aku akan buat lagi satu line dekat dalam. Kita select balik. Dan dekat sini aku akan ambil width tool. Aku akan rendahkan yang tengah-tengah saja. So nampak dia line macam work macam tu. So untuk ni mata dia dekat dalam, aku akan buat satu line kat sini untuk gelapkan terus. Ni normal je, kau ambil pen tool biasa je. Ini semua pakai pen tool Okay. So bila korang dah dapat ni, korang just tekan shift dengan X. Dia akan terbalikkan pointer dengan fill. So fill akan ke dalam sekarang. Okay, nampak kat situ, dia nampak macam dia kat dalam lah lebih kurang. So ini aku letakkan shadow, buat nampak fake shadow kat sini. Alright, lebih kemas lah. Sama juga untuk bahagian ni, kau repeat benda yang sama. Okay, bila macam ni, kau just, kalau kau tak sampai ke apa ke, just tekan A, select, tarik line tu masuk ke dalam, settle. Untuk bahagian ni aku gelapkan terus lah, senang. Alright. Untuk bahagian mata je aku nak adjust sikit. Mata dia aku nak nampakkan macam mata yang mechanical. So aku akan tambahkan satu line. Ni kena ke V sebab kita tahu dia mata bulat kan. So ini kita punya perspektif daripada visual, daripada imajinasi kita lah. Kita tambahkan ni, tinggikan line dia sikit. Okay, tambah lagi line. Nampakkan dia macam ini dibuat lah, bukannya original mata kan. So kita tambah line kat sini. Nampak ikutnya curve. Okay, settle kat situ. So aku tambah satu bulat kecil kat sini, fill. Konon-konon ni dia macam ada skru lah kat situ kan. Tapi dia kosong je, tak ada Philip punya kepala. Okay, cun. So kat sini korang dah dapat almost macam lebih kurang. Actually tak banyak sangat awak ni. So macam almost lah. So kita akan sambung dekat belakang ni pula. Belakang ni aku akan buat line sikit. Awak ni aku tak ikut 100% lah. Again buat mungkin macam 99% lah. Sebab aku punya nak letakkan aku punya style kat sini. Okay, kat pipi dia pun aku rasa nak buat dua lah. Kat pipi dia dua panel lah. Okay, ikut balik dia punya flow. Tambah benda yang sama, tapi kali ni aku nak buat dia opposite. Oh, make sure kau tekan atas line lah, baru dapat yang ni. Okay, select dua point ni, tolak ke belakang. Okay, select pointer tu, kita tajamkan dia. Kita tajamkan dia ni pula. And ni, and ni. Okay, cun. Okay, nampak dia macam tak lain sikit kan. Kita ambil ni, kita tolak lah sikit. Tak apa, dia ada plus minus lah. Di situ. Tak perlu takut lah dengan buat artwork ni. Sebab at the end of the day ni artwork kita buat sendiri kan. So dia represent kita punya style lah, bagi aku lah kan. So aku tambah line lagi kat sini. Aku nampakkan dia ada apa, expression. Ni pun aku tambah juga. Aku akan tajamkan dia. Nampak kononnya dia timbul sebelah lah. Okay, cun. Untuk bahagian dekat atas kepala hampir siap. Dan kita tambung dengan gigi dan pisau ni. Ni katana ke pisau aku tak tahu lah Ian buat kan. Tapi untuk ni aku akan nak buat panjang sikit. Aku punya idea lah. So aku akan anggar-anggar dia panjang sikit. Buat bentuk katana panjang sikit. Right. Oh, sini lah. Nampak macam logik sikit. Okay, cun kat situ. Okay, bahagian bawah kepala apa ni, rahang dia. Alright. Tak apa, jadi kita akan delete lagi. Okay, rahang dia besar. Dia macam ada benda yang bernafas kan. So, select, double click. Tambah pointer. Kat mana kau rasa, kat mana point tu patut habis. Select, delete. Right. Benda ni actually tak perlu buat sekarang pun tak apa. Kemudian korang boleh delete point ni. Tapi aku lebih suka nampak apa yang aku buat. So sekarang kita akan ada dampener ni dekat dia punya rahang. Okay, aku akan besarkan sikit. Ikut agak-agak bentuk dia. Okay, cun. Tambah dia punya dampener ni. Dampener lah dia. Idea dia pelik-pelik ni, bagus lah. Okay, cun. Oh, lepas tu untuk gigi mungkin aku tak buat semua gigi tajam lah untuk aku punya version. So kita
kita akan tambah lagi pointer kat sini. Rahang dia aku nak buat besar sikit rahang dia. Tak apa, bentuk dia lain sikit. Alright. So untuk bahagian bawah ni aku akan buat straight terus untuk aku punya style. Ni aku akan betulkan balik. Bila kau nak betulkan satu line yang bengkok, senang sikit lah. Sebab bila korang just select, korang kena nampak handle kiri kanan tu, korang just gerakkan, and korang boleh tarik handle tu untuk betulkan bentuk dia. Cun kat situ. Alright, untuk bahagian mulut dia aku akan buat macam ni. Alright, lebih kurang kat situ. Matikan dia kat sini. So kita akan adjust the line dia kat sini. Yang curve ni aku buat macam ni sebab aku nak tak taring dia nanti. Alright, kat situ. Nice. Now dekat dagu dia, Ayan ada letak satu benda ni. So sekarang aku akan buat aku punya style punya. Alright. Overlap tak apa sebab kita boleh adjust balik nanti. Dekat sini bila overlap, korang just tak nak kan, korang just select, nampak? Kita guard line dah hilang. Lupa nak lock guard line lock guard line. Apa button dia? Okey dah. Oh, tidak boleh Kenapa tak boleh Tak apa, habiskan dah. Okay, kat bawah ada skru. Macam Ayin buat, kita akan ikut juga skru dia. Alright. Aku akan ni sikit, adjust sikit dia punya line work. Okay, so dekat sini aku nak buat dia nampak macam separation, tapi aku nak dia macam bentuk yang macam bukan curvy sangat. Ada straight bar kat situ. So aku akan straightkan dia and then tarik dia ke bawah. Okay, cun. Okay, so aku akan tambah a bit pointer kat sini. Bila work dengan artwork yang line dia tebal, agak merisaukan sebab bila kita tengok tebal-tebal, dia hilang dia punya detailing kan. Ini bergantung kat masing-masing punya style lah bagi aku. Oh, sorry. Back. Macam style aku memang suka yang main artwork line tebal-tebal. Sebab tu memang style aku dah jadi signature aku. Setengah orang suka line nipis, dia boleh bergantung. Okay, macam ni bila kau tengok, kau rasa dia terlalu nipis, terlalu tebal, kau just nipiskan je. Dia kalau point turun-turun sikit tak ada hal kan. Sebab kita still boleh dapatkan balance je lah. Tak ada hal. So kat sini tambah lagi line ke belakang terus. Alright. Okay, nampak beza dia kat situ kan. So nak menampakkan dia yang ini panel bawah ni dengan panel atas ni dia berbeza, korang boleh tambah shadow. Oh, sorry. Zoom ni balik. Zoom out. Sorry. Kita just tambah shadow kat bawah ni. Korang boleh buat shadow sendiri. Okay. Shadow ni bergantung, korang kena punya pemahaman macam mana nak buat shadow tu. Macam aku akan buat shadow simple macam ni lah, manual. Okay, so dapat shadow satu. So kau tahu dia kat mana yang bahagian atas, mana yang bahagian bawah kan. Sama juga dengan belah sini. Aku akan buat dia satu line lagi, akan bersambung dekat sini. So untuk line ni aku tak nak buat dia tebal sangat sebab benda ni adalah part-part yang bersambung. So kita buat nipis-nipis lah, so macam nampakkan dia punya pigment tu cantik lah. Tapi dia still akan nampak balance, kau jangan risau. Okay. Alright, settle kat sini. Sekarang kita settlekan gigi dia dulu lah. So untuk gigi, aku nak buat dia ada taring kat bawah. Untuk gigi dalam, aku tak nak buat dia bertaring. Aku nak buat dia gigi yang straight je, macam human. Macam ni. Line ni kita tebalkan sikit kat dalam. Ni pun sama. Yang tak penting pun sebab jadi kita akan hitamkan juga kat belakang ni. So untuk gigi, kau nampak aku perasan buat dua angle kat sini sebab dia akan macam nampakkan gigi yang logik. Jadi kita akan settlekan tu sebab dia front facing, so bahagian tengah dia takkan nampak bengkok sangat tau. Alright. So okay, daripada sini kita akan buat satu line yang nak membezakan takuk dia. Takuk aku macam tak sure kataan tu, tapi tu je aku beri sekarang. Okay, so line ni kita akan nipiskan. Sama dengan line gigi ni kita akan nipiskan sebab dia figment dia cantik kan. So kau akan dapat gigi lah kat situ. Untuk bahagian atas pun sama, dia ada taring simple lah yang aku buat, tak nak buat yang heavy sangat. Untuk gigi pun sama.
yang bahagian atas ni macam ni. Alright. Walaupun ni nampak macam, sekarang nampak macam tak real lah, tak apa. Kita tunggu kita masuk shadow semua nanti. So, kita select dua ni. Korang boleh select banyak-banyak line. Dia select je, and kita rendahkan je. So, nak dapatkan konsistensi yang sama, korang just eye drop je line lain. So, korang tahu korang pakai pointer yang sama. Alright. So, kita dah dapat satu gigi, iaitu dengan taring. Taring ni pula, kita nak nampakkan dia macam acah-acah real sikit. Kita akan tambah shadow sikit lah. Bahagian dalam kita akan gelapkan. Kat situ. Alright. Dan korang just tukar daripada fill. Alright, tune. Okay, untuk blade dia, aku ada nampak blade ni nampak macam katana kan. So, kita tahu bentuk katana macam mana. Straight kat sini, kat ujung ni dia akan pangkal 3. Ikut baik line ni, aku akan rendahkan sikit dia punya pointer dalam ni. Dan untuk bahagian ni, aku akan buat fill, bukan buat line work. Alright, cun kat situ. So, pedang ni aku nampakkan dia macam mechanical pedang macam tu lah, lebih kurang kan, kalau korang faham lah. So, aku akan buat line kat sini. Okay, kat sini aku akan tambah lagi dia pangkal dia bersambung tu, acah-acah macam sambung lah. So, tarik je macam biasa. Alright. So, dia tak balance kat situ, kita kasih dia straight. Okay, cun. Jadi, kalau zoom out, kau akan nampak. Alright. Sekarang kita akan buat rahang dia punya, apa nama ni, hinge dia. Hinge. Okay. Line work dia kita follow dengan line work basic kita. Tambah line untuk jadikan dia nampak bersambung. Alright. So, since dia hinge dalam ni, aku akan buat nampak macam ada satu kepala Philip juga lah. Tapi aku akan nipiskan satu dalam ni. Untuk bahagian dalam ni, kat sini aku nak, sebab dia macam tak balance, so, tak apa, aku akan buat tambah fill kat situ. Okay. Alright, kita buat macam tu. Okay. So, bila kita zoom out, kita dapat almost lah, macam 70% lah, lebih kurang kan. Sekarang kita kena buat hose ni. So, untuk realistikkan dia, hose ni ada tempat bersambung kan. So, belakang rahang dia adalah kita buat satu port bersambung untuk hose ni. Pun tak tahu kenapa ada hose ni, tapi kita buat je. So, kepala hose macam ni. Tak apa, ada line terlebih tak apa, kita let dulu. So, kita buat hose ni. Hose atau wire, aku tak pasti. Hose lah, dia akan pergi ke belakang, mengikut outward abang Ayin kita. So, dekat sini bila korang pakai mouse, korang ada boleh control dia punya pointer apa semua, senang tau. Okay, so sekarang kita nak ke belakang kan ni. Ni lah lagi satu cara. Cara ni macam cara malas sikit. Tapi dia works. Korang ni, korang send to back line ni. So, make sure dekat belakang, arrangement, send to back. Okay, so bila korang tekan yang depan yang atas je, piece pedang ni, korang just buat satu fill dekat sini. Alright, ini adalah satu teknik lah kalau korang malas nak tekan pointer-pointer kan. Okay, kau just putihkan dia, kau just send to back. Nampak dekat belakang sekarang line ni. Line tu kat belakang. Sama dengan line yang ni, korang boleh send to back saja. Korang buat line, korang buat satu fill putih dekat bentuk hose ni, then just putihkan dia. Ataupun korang boleh select ni, korang cut, korang select dekat atas line yang korang letak tu, korang just paste in place dia automatic akan dekat belakang ni, sebab ni kat atas kan. So sekarang kita dah tutup yang tu, kita dah ada hose kat situ. So kat sini aku akan buat tambahan lagi, bukan hose saja ada. Jadi sorry, aku tambah lagi artwork ni. Kita explore sikit kat sini kan, sebab bila korang collab artwork dengan siapa-siapa designer, dengan kawan-kawan, nampak lain-lain sikit kan. So okay, kat sini aku nak ajar korang lagi satu cara. Bila korang buat satu line work, korang tak nak buat double kerja, korang boleh buat line. Okay, macam contoh aku buat line kat sini lah, contohnya lah. Okay, so aku akan tebalkan line ni, tebal gila. Then aku akan expand dia. Korang akan dapat satu compound object. So dekat sini bila dapatkan objek, korang just invertkan dia punya fill kepada stroke.
Just tebalkan stroke mengikut size stroke yang kita pakai untuk awak ni. Korang akan nampak satu yang dia punya width sama lah. So dekat sini apa yang kita buat sekarang, sebab dia overlap, kita akan insert fill je kat sini. Tak perlu nak pening-pening. Okay, untuk ni macam bila korang dapat line-line, korang dapat ada pointer-pointer yang terlebih, korang just select, delete saja. Korang just select pointer tu and then adjust mengikut bentuk yang lagi satu korang overlap tu lah. Aku tak nak explain macam ni. Kenapa tak boleh ni? Okay, sorry. Alright, dah boleh. Kalau point-point korang tak nak, korang boleh tekan minus dekat keyboard korang. Just minus je pointer tu. So dia automatic akan minus. Alright. Okay, macam dekat sini kita akan nampak ada satu line extra kan. Okay, tak apa. Kita akan adjust balik kat sini mengikut dekat mana sepatutnya dia ada. Alright, cun kat situ. So kita ada wiring sikit kat sini, berlaku kat sini. Pointer ni lah 8, pointernya lah 8. Okay, cun. So nampak 8 tebal sangat sebab dia prominent sangat. Kita akan nipiskan dia sikit lah, aku 7. Alright. Untuk host ni kita akan buat ikut balik apa yang Ayan buat. Walaupun kita ikut benda yang sama bila kita dengan apa yang kita sketch, usually bila ending product kita akan nampak lain lah. Kau jangan risau, sebab dia adalah dua awak yang berbeza. Dia adalah awak yang sketching pakai tangan, satu akan nampak lain. Vector ni dia akan nampak lebih straight up lah dia punya awak, kalau aku kata yang betul lah. Okay, kat situ. So dekat sini aku nak buat dia nampak macam dua kabel yang berbeza. Okay, aku akan letak kat sini satu. So dekat sini adalah satu pangkal dia. Okay, so kita nak nampakkan dia ni macam berbeza sikit lah. Kita akan buat nampak ada mini kabel dekat dalam dia. So kita akan buat macam ni. Kita akan rendahkan dia punya pointers. Kat sini bila korang buat vector, tak perlu nak takut-takut sangat lah. Boleh eksperimental, jangan risau. Sebab at the end of the day, dia awak hasil tangan korang kan. So macam mana rupa, buat salah tak apa. Sebab bila kita buat salah tu, kita belajar. Betul kan? Lebih kurang lah kan. Sorry lah kalau aku borak sembang sikit dalam tutorial ni, sebab aku tak biasa buat tutorial ni. Kalau timelapse tak ada hal, sebab aku tak bercakap kan. Okay, so dekat dalam ni ada macam mini kabel yang berserabut kan. Walaupun dia tag, tapi dia macam push barai lah kan. Relax. Jangan bila korang buat satu artwork tu, jangan risau nak buat cepat-cepat. Aku tahu ramai designer yang nak buat cepat artwork sebab dia lah nak kejar masa kan. Bagi aku, korang boleh kejar masa, time tu akan datang, akan dapat speed tu akan dapat bila korang dah biasa, bila fokus. Korang takkan sedar pun bila masa kelajuan maksimum korang bila buat kerja tu. So bila korang buat take time macam ni, nampak kita boleh relax. Okay, so kayaknya nampak awkward. Kita akan tambah lagi satu kat sini, line. So nampakkan yang ni macam pangkal wire kabel. Alright, kat sini aku akan copy balik aku punya screw. Okay, aku letak atas line ni. Aku akan fillkan yang bulat ni sebab aku nak buat dia overlap. Rotate dia sikit. Okay, sama dengan yang belakang. Aku akan send to back. Bukan, aku letak atas putih ni. Alright, anggaran dia kat situ. Ikut line yang atas ni, send to back. Alright, so korang dah dapat satu host yang ada mini kabel kat dalam kan. Okay, so dekat host ni kita akan buat satu shadow. Nampakkan ini kat dalam. Shadow dia simple je, korang buat je macam-macam ni. Aku tak nak explain sangat tau, minta maaf. Tapi aku harap korang faham apa yang aku buat. Sebab bila ada shadow, dia akan menampakkan benda tu lebih 3D-ish lah. Nampak realistik daripada segi mata memandang. Alright, title kat situ satu. Okay, so aku rasa kita dah 90% hampir settle dengan work ni. Cuma ada a few line work lagi yang kita kena settlekan. Alright, tambah line kat situ.
awak kalau robotik ni aku rasa korang boleh refer dekat awak Gundam lah. Gundam adalah terbaik lah untuk refer awak macam ni kan. Aku tak tahu sangat Gundam, so aku just pakai kepala otak aku lah. So kita akan ada kat ini, pilihkan dia kat sini. Okay, line work dekat tengah, tekan shift. Make sure tekan shift. Bila kau tekan shift, kau adjust, turunkan dia sikit. Okay, tune kat situ. So aku akan nipiskan line ni dekat dalam, menggunakan width tool lagi. Untuk yang ni aku tebalkan sikit tengah supaya dia straight up dengan artwork yang sebelah nanti. So kat sini ada screw lagi. Ada screw lagi kat sini. Banyak screw nak pasang robot ni, bukan senang tau. So kat sini aku akan buat fill in. Alright, tutup dengan point ni untuk ada akhir. Tekan kepada fill. Alright. Ada line work kat sini. Zoom out untuk dapatkan lebih view. Okay, just eye drop je. Okay, tune. Kat sini kita nampakkan ada pangkal ni. Alright, tajamkan dia. Okay, tune. So overall 95% lah korang dah dapat half. Bila korang tutup artwork yang belakang tu, korang akan nampak, alright, kita nampak macam rupa artwork kita kan. Okay, so sekarang adalah masa untuk kita samakan di kiri kanan. Select all kecuali line tengah ni, line guard line. Groupkan dia, make sure korang groupkan dia sebab kita tak nak dia, bila kita select nanti senang. So copy, paste in place, Ctrl F, kau tekan shift and kau tekan O untuk reflectkan dia. And then just meet up dekat line tengah tadi. Tekan shift sebab kita tak nak dia lari kiri kanan dia. Alright, kita dah kiri kanankan dia. Kita tutup. Now kita tutup kat line. So kita akan nampak sekarang kita ada satu artwork yang kepala robotik. So sekarang kita complete artwork ni. Let's go. Kiri kanan dah group in. Korang boleh groupkan kalau korang nak groupkan. Macam aku akan groupkan kiri kanan. Senang. So sekarang kita akan tambah line work yang lain-lain lah dekat artwork ni. Dengan shadow apa semua kita akan tambah. Kan? Kalau korang takut, korang boleh lock artwork yang main artwork bila korang buat kerja-kerja tambahan ni. Make sure korang tak tekan atas pointers yang sama. So kalau baru korang takkan klik point yang korang dah buat tu. So dia tak mengganggu artwork korang lah. Senang. Cara aku ni bukan cara yang betul sangat lah professionally, but it works. Dia function untuk aku. So aku akan buat benda yang aku ni. So bila korang group in, banyak main dengan group-group. Kalau kau tak nak pening kepala, kau jangan groupkan lah. Itu nasihat aku lah kalau tak nak pening kepala. Okay, artwork ni tak nampak lah 3DE sangat sebab tu bukan point aku untuk buat artwork ni nampak 3DE sangat pun. Kita buat vector kan. Bergantung pada taste masing-masing lah. Bergantung. Korang akan tahu kenapa aku buat group untuk artwork, main artwork dia kejap lagi. Sebab kita akan buat dia punya effect side semua dekat sebelah je. Okay, tambah effect kat situ. Now, okay, aku rasa tak banyak sangat benda yang aku nak buat dekat artwork yang macam ni. Sebab aku akan tambah text apa semua lepas ni. So sekarang korang boleh select all. And korang tekan shift, korang tekan yang artwork, main artwork dia. Korang akan dapat apa benda yang korang tambah tadi tau. So korang groupkan artwork ni, benda yang korang tambahan tadi, copy, paste in place macam tadi. Benda ni korang boleh buat tadi. It's just aku nak tunjuk lain-lain cara lah. So korang just matchingkan kiri kanan, groupkan dia, centralizekan dia. Alright. So sekarang kita tambah lagi. Bila dah tak ada lah untuk matchingkan kiri kanan, korang dah groupkan, korang settle, tak ada hal lah. Nampak bila korang tekan atas point tu, dia mengikut apa benda yang point baru korang buat. So kau nak senang, kau nak buat line sikit, kau just masuk dalam dia, isolated-kan dia. So bila kau tekan mana-mana pun tekan pointer yang lama. Alright.
Okay, terlupa gelak kan gigi tengah dia kan. Okay, kita akan buat satu point kat sini. Dah centerkan dia, centerkan dia, tinggikan je lah supaya ada gigi tengah. So bila korang buat macam artwork macam ni, korang nampak kiri kanan dia nampak macam tak balance, korang just tekan kiri 1, 2, buat benda yang sama kat kiri, so korang dapat balance sikit lah. Alright. Okay, overall artwork ni dah hampir siap. Lebih kurang. So sekarang aku akan buat shadow ataupun shining part dekat artwork ni. Okay, so aku punya style shining macam ni tau. Korang buat ni mengikut bentuk flow dia. Style shining ni bergantung dekat masing-masing. Ada orang buat style lain. Ini adalah style aku. Okay, nampak isu. So ni pakai kabel ni aku nak shiningkan dia. Aku akan ambil lajak lebih sikit, ikut balik bentuk yang main artwork. Alright, adjust sikit. Okay, actually tak nice lah buat macam ni. Kita akan paste kan dia, kita akan lock main artwork, kita akan buat layer baru lah. Okay, senang sebab kita dah separate kan. So bila kita tutup yang belakang, kita tahu kat mana yang kita shadow kan apa semua. Okay, untuk shadow ni kiri kanan aku takkan buat sama lah. Aku takkan buat symmetrical, aku akan buat kiri dan kanan terus, supaya nampak kat artwork tu bukan yang kita malas buat kan, kiri kanan kan. Shadow ni korang boleh study certain designer yang buat illustrator yang buat dia punya style. Korang cari style sendiri lah untuk buat shadow dia. Aku sarankan tengok pada designer yang lebih profesional, kena memahami lighting. Aku tak bagus sangat lighting dekat nak buatkan dekat vector, so aku akan buat mengikut imajinasi aku je. Okay, cantik. So bila kau tambahkan shadow ni, dia menampakkan artwork korang ni ada depth tau. Dia bukan nampak kosong sangat. So dia agak membantu artwork korang untuk nampak lebih padat, lebih detail. Walaupun detailing tu hanyalah shadow yang korang buat. Okay, dekat sini pun sama, kita akan buat shadow. Sebab ni nampakkan di bahagian bawah dan bahagian atas yang tengah lain. Okay, so dekat sini banyak mana kita buat. Okay, so korang akan nampak beza di kiri kanan. Yang belah kanan ni lebih nampak detail daripada ini, nampak kosong lagi kan. Tu function kita bila kita buat shadow dekat dalam artwork. Dia tak ada nampak 3D sangat, tapi nampak lebih calming sikit lah, subtle sikit kan artwork tu. Macam aku main banyak dengan black dekat artwork. So ni adalah style aku lah. Kabel ni basically dekat artwork ni aku pakai pen tool saja semata-mata tau, dengan width tool dan juga control pointers. Make sure pointers tu dia balance, kita pakai point-point yang sama, kita tak pakai point-point yang berbeza banyak sangat. Sebab bila korang pakai artwork point yang berbeza sangat, nampak artwork tu tak balance. So shadow ni kita kena adjust sikit. Oh, kat sini tadi kita lupa nak adjust. So kita kena tambah black je kat atas je, tutup. Oops. Okay, kat situ. Dekat sini pun sama, kita akan tambah black sebab dia shadow. Sekarang part ni memang banyak tambah blacking kat aku punya style ni artwork. Shadow dia kan. Alright. Alright. Kat sini pun aku nampakkan dia macam ada shadow sikit lah, lepas di bahagian bawah. Okay, kat bahagian ni tadi kita lupa nak tambah shadow.
Tambah je shadow macam biasa kat situ. Lain-lain. Okay, ni shadow yang a bit shiny sikit. Lebih kurang. Bila korang dapat output macam ni, korang just betulkan dia punya pointers and good to go lah. Jangan risau. Ok, kita nak tambah shadow lebih sangat sebab kita akan tambah text apa semua depan ni. So, korang nampak sekarang banyak mana shadow kita buat. Sama tadi, select all, groupkan dia, copy, paste in place. Ok, oppositekan dia and then letak place kat dia kat mana sepatutnya lah. Kalau korang tak sure, korang just boleh zoom in, gerakkan dia sikit satu persatu. Okay, tak apa. Walaupun nampak dia macam tak balance, tak sama, tak apa. Kita akan, bila korang dapatkan plus minus a few point yang berbeza sikit, korang select all dan kita centralizekan dia semula. Dan kita akan dapat kiri kanan yang sama. Alright, so dekat sini output ni dah bagi aku completion dia not bad. Kan? So sekarang kita tambah lagi sikit yang lain macam text sebab robotik kan. Kita kena letak Azrin AZRN dash RKTW lah. So kita akan select font yang macam tajam-tajam sikit, font yang nampakkan futuristic. Right, dia cari font yang futuristic sikit. Bukan futuristic pun tak apalah, jadi dia macam petak-petak lah. So kita akan letak dash 001. Lebih kurang lah. So ini kita akan place dekat somewhere. Cari kat mana kita boleh place. Yang ni aku rasa kita place kat sini lah, dekat kening dia kan. Secara basicnya lah macam ni lah. Okay lah, ni ding sikit. Alright. Untuk lain lagi, kita akan tambah lagi pointers Z X 0121. Ni just mengarut-ngarut je ni sebenarnya aku tak. So jangan fikir-fikir sangat lah. 21 bulan ni bulan August 98. Okay, kita akan samakan dia. So untuk tempat ke V, korang boleh Ctrl Shift Alternate ataupun Warp option. Ni korang boleh dapatkan dekat Object Warp option. Aku lupa kat mana, tapi aku tekan shortcut dia biasanya. So kita akan buat bentuk dia. Mengikut salah bentuk. Okay, kita bengkok lagi sikit. Alright, lebarkan dia. Nampakkan dia ni macam logically dia kat situ lah kan. Tak accurate pun tak apalah. Janji dah ada kat situ kan. Yes, 01. Font tengah kena pakai font lain lah. Sebab pakai satu font saja macam nampak boring kan. Kita akan pakai font lain Kita cari font lain. Banyak font susah nak cari font. Korang kalau macam aku beritahu lah, download font banyak gila, tapi most of the time pakai font yang sama je kan. Tak tahu kenapa. Font tak best lah. Okay, ni lah Adidas. Dia petak-petak. Okay, centralizekan dia. X ni kecil sikit lah. Kita nak bagi dia nampak satu lari. Okay, so kita akan bentukkan dia sikit. Lebarkan dia, distortkan dia sikit. Aku distort ni sakit kepala tengok, tapi sometimes tengok kepada bentuk lah. Aku rasa nak kena kosong sikit. Terlebih. Bila tambah konteks teks macam ni, menampakkan macam output ni lebih heavy. Bila korang tengok macam Gundam, dia banyak ada
nombor-nombor part dia kan. Lebih kurang lah apa kita buat sekarang. So satu lagi tool yang aku suka pakai adalah share tool kat tepi ni. Ni kita boleh bengkok-bengkokkan satu-satu tu masuk font, mengikut bentuk dia. So, untuk pedang pun sama, aku nak dia ada nombor sendiri juga. Made in Malaysia lah. Aku tak tahu nak tulis apa, so aku just tulis Made in Malaysia lah. Boleh lah kan, Made in Malaysia. Kecilkan dia sikit. Oh, kecil sangat, besarkan dia sikit. Letak place dekat situ. Cun. Alright. So sekarang adalah masa-masa aku letakkan nombor-nombor part. So nampakkan macam barang tu, model robot ni macam banyak benda lah. Dia tampal macam Gundam kan, boleh kau tengok kan. So dia ada nombor-nombor dia lah. So untuk ni nombor ni aku pakai ni yang sama je. Aku randomly lah letak nombor, randomly. Kecilkan dia sikit. Okay. Dia random sebab awak ni bukannya ada yang apa-apa sangat pun, ni just project suka-suka. So aku kena letak random punya number lah. Macam ni kan. Okay, macam ni kita nak letak dia kat sini. Alright. Nampak lebih penuh bila kau ada. Okay, bila korang tengok kan, macam font-font ni kalau select all, kecuali shadow, bila kita cut, kau nampak kosong lah awak ni. So bila kita letak ada nombor-nombor digit apa semua ni, nampak awak ni lebih padat sikit lah, detailing lah kan. Untuk bahagian hidung ni aku rasa pelik, tapi kalau aku tambah ni aku rasa lagi pelik nanti ni. Tak apa, kita biar dekat situ. So untuk bahagian sebelah dia pula, kita akan buat yang sama. Kita copy paste, susun balik manually. Ni aku prefer manually lah bila main dengan huruf apa semua. Sebab bila kita just mirrorkan dia, kita akan dapat ayat-ayat yang terbalik lah. So boleh leceh lah, tak antik lah macam tu. So kat sini pun tulis lain, kita pastekan dulu placement dia. Bagi nampak balance sikit. Sini tulis collabo. So untuk sini kita Made in Malaysia. Ayah ni duduk Sungai Buloh lah. So aku tulis Sungai Buloh kat sini. Aku duduk Gombak. Ngam. So nampak pelik kat sini sebab dia punya center lain. Kita akan betulkan center dia. Select, centerkan dia kat arah sana. Oh, terlebih. Baik. Sikit-sikit lah kalau kau dah sampai. Nombor random je aku letak sebab dia tak ada awak-awak yang ni kan. So bila korang buat something awak, korang rasa macam nak letak meaningful, korang boleh letak meaningful kat situ. Aku just buat suka-suka. Aku harap korang faham betul ni setakat ni. Kalau tak faham mungkin aku akan buat video lain nanti. Okay, overall aku boleh cakap boleh lah, awak ni okay lah kan. Nak baik lah aku buat recreate balik aku punya version. So kita akan tengok version kita dengan version Ayin. Sekarang aku akan combine semua ni. Walaupun dia berbeza, aku dah tak ada benda nak buat. Bila korang dah tak ada benda nak buat, korang boleh groupkan dia je. So dia satu artwork. Kita akan buang layer yang kosong tadi. Kalau ada artwork, kita akan delete layer yang belakang ni. So kita akan tengok artwork Ayin tadi original dengan kita punya macam mana.
okey, letak kat sebelah-sebelah. Kat sini korang boleh nampak beza dia macam mana. Hasil artwork kita yang dah edited dengan hasil original Ayin. So untuk colouring, aku akan buat video lagi satu. So stay tune.